Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini kita ingin mengupas isu yang semakin panas yang menyentuh hati ramai rakyat Sabah, khususnya anak-anak muda yang masih lagi berjuang untuk mencari kerja. Satu soalan besar sedang bergema di negeri di bawah bayu. Betulkah pelan Sabah Maju Jaya ataupun SMJ 1.0 yang diwar-warkan sebagai kejayaan 94% itu benar-benar berjaya? Ataupun ia hanya cantik di atas kertas? Kalau betul berjaya, kenapa kadar pengangguran Sabah masih lagi paling tinggi di Malaysia? Mari kita kupas isu ini satu persatu. Duduk selesa, buka minda, dan kita bincang dengan hati yang terbuka. Baru-baru ini, ahli Parlimen Libaran, Datuk Suhaimin Nasir yang juga merupakan adun dilantik telah tampil dengan satu kenyataan yang cukup berani dan tegas. Beliau mempertikaikan secara terbuka keberkesanan pelaksanaan SMJ 1.0 oleh kerajaan negeri. Katanya, walaupun kerajaan Sabah mendakwa 94% inisiatif dalam pelan itu telah berjaya dilaksanakan, rakyat biasa, terutamanya golongan muda, masih lagi berdepan dengan masalah pengangguran yang sangat serius. Dan kenyataan beliau bukan sekadar dakwaan kosong. Beliau merujuk kepada data rasmi yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang menunjukkan kadar pengangguran Sabah berada pada 7.7%. Itu lebih 2 kali ganda daripada peratus purata nasional, yaitu 3.2%. Malah lebih tinggi daripada negeri-negeri seperti Sarawak 3.3%, Kelantan 3.8%, dan Kedah 1.7%. Bila kita cakap 7.7%, ia bukan sekadar nombor. Ia bermaksud lebih 169.800 orang rakyat Sabah sedang menganggur. Itu jumlah yang sangat besar. Jadi bila kerajaan negeri berkata yang SMJ 1.0 sudah mencapai 94% kejayaan, ramai yang tertanya-tanya, kejayaan dari sudut mana sebenarnya? Adakah kejayaan itu hanya dari sudut pelaksanaan proyek ataupun dari segi impak sebenar kepada kehidupan rakyat? Suhaimi turut mengakui bahwa memang ada usaha dari kerajaan negeri. Ada pelaburan masuk, kononnya 35 bilion ringgit dan lebih 400 proyek ekonomi telah dilaksanakan. Tetapi beliau tanya dengan nada yang penuh dengan persoalan. Berapa banyak pekerjaan sebenar yang tercipta hasil daripada semua pelaburan dan juga proyek ini? Adakah anak-anak muda Sabah benar-benar mendapat pekerjaan tetap hasil daripada semua ini? Kalau betul ada 160 pusat TVET diwujudkan dan kerajaan belanjakan 1.33 bilion ringgit untuk pembangunan modal insan, kenapa masih ramai graduan Sabah yang menganggur? 94% kejayaan tidak bermakna kalau rakyat masih miskin dan tidak ada kerja, tegas Suhaimi lagi. Memang betul, apa gunanya statistik cantik kalau perut rakyat masih lagi lapar? Rakyat tidak hidup atas angka, mereka hidup atas realiti. Mereka perlukan kerja, pendapatan tetap, dan masa depan yang terjamin untuk anak-anak mereka. Bukanlah hanya janji manis yang tidak kesampaian. Beliau juga mencadangkan sesuatu yang sangat penting, yaitu satu audit bebas ke atas SMJ 1.0. Audit ini katanya mesti dijalankan oleh badan profesional dan telus, bukanlah oleh agensi kerajaan yang mungkin akan berat sebelah. Audit ini penting untuk menentukan sama ada pelan ini benar-benar membawa manfaat kepada rakyat ataupun hanya sekadar bahan kempen politik semata-mata. Sebagai latar belakang tambahan, kerajaan negeri menerusi timbalan menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, menyatakan bahwa daripada 467 inisiatif dalam SMJ 1.0, sebanyak 366 telah siap dilaksanakan setakat Mei tahun ini. Beliau menyebut kejayaan pelan itu merangkumi bidang perumahan, kesihatan, bantuan pelajar, dan juga penciptaan pekerjaan. Tapi bila rakyat tidak rasa perubahan di peringkat akar umbi, maka kita patut bertanya, apakah pelaksanaan itu benar-benar efektif ataupun hanya memenuhi KPI semata-mata?
Kalau kita tengok laporan-laporan sebelum ini, pada tahun 2023, Sabah mencatatkan kadar kemiskinan kedua tertinggi di Malaysia selepas Kelantan. Dan laporan Jabatan Perangkaan juga menunjukkan bahwa lebih 30% beliak Sabah berada dalam kategori NEET ataupun Not in Employment, Education, or Training. Ini sangat membimbangkan. Bukan sahaja mereka tidak bekerja, tetapi mereka juga tidak menuntut ilmu ataupun mendapatkan latihan. Apakah TVET yang diwujudkan itu tidak berjaya menarik minat golongan ini? Atau mungkin sistem itu sendiri tidak mesra belia? Lebih menarik, laporan oleh The Edge pada awal 2024 mendedahkan bahwa banyak pelaburan besar di Sabah sebenarnya membawa masuk tenaga kerja luar, bukannya memberi peluang kepada penduduk tempatan. Jadi, pelaburan itu walaupun besar, tapi tidak memberi kesan langsung kepada rakyat Sabah. Ini mungkin sebab utama kenapa walaupun pelaburan masuk 35 bilion ringgit, kadar pengangguran masih lagi tidak turun-turun. Persoalannya sekarang, adakah kerajaan negeri hanya tumpu kepada jumlah pelaburan masuk tanpa memantau siapa yang mendapat manfaat sebenar? Sekarang, saya ingin lontarkan beberapa persoalan pedas kepada Anda semua di luar sana. Soalan yang pertama, jika benar 94% inisiatif SMJ 1.0 telah berjaya, kenapa rakyat masih ramai yang susah? Kenapa kadar pengangguran masih lagi tinggi? Yang kedua, adakah kita terlalu mudah percaya kepada angka-angka rasmi tanpa menilai realiti di sekeliling kita? Dan yang ketiga, adakah pelaburan yang masuk ke Sabah hanya menguntungkan syarikat-syarikat besar dan kroni, sementara rakyat Sabah hanya menjadi penonton? Yang keempat, adakah Sabah perlu satu pendekatan pembangunan yang lebih berfokus kepada rakyat dan bukan sekadar angka cantik di atas kertas? Dan persoalan saya yang terakhir, apakah suara rakyat seperti Suhaimin Nasir ini akan terus didiamkan oleh kerajaan negeri hanya karena tidak selari dengan naratif mereka? Coba kita fikirkan semua ini dan kita coba jawab semua persoalan ini. Ini bukanlah sekadar permainan politik. Ini adalah soal kehidupan sebenar rakyat. Ini soal masa depan anak-anak muda Sabah. Kita tidak boleh terus biarkan angka-angka digunakan untuk menutup masalah sebenar yang dihadapi rakyat setiap hari. Kepada Anda yang menonton sampai habis, terima kasih kerana terus bersama kami di channel ini, Current Sphere MY. Kita bukan sekadar melaporkan berita, tetapi kita bincang, kita cabar, kita persoal, dan kita buka ruang untuk Anda buat penilaian sendiri. Kalau Anda rasa isu ini penting, jangan diam. Like video ini, kongsikan dengan rekan-rekan, dan yang paling penting, tinggalkan komen Anda. Apakah pandangan Anda tentang kejayaan 94% SMJ 1.0 ini? Adakah Anda percaya ataupun Anda juga rasa ada sesuatu yang tidak kena? Kita akan terus bongkar isu-isu yang ramai tidak berani sentuh. Sampai kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Teruskan menyoal, teruskan peduli. Ini bukan sekadar berita, ini adalah suara rakyat. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.